Salam sejahtera semua, saya merupakan salah seorang pelajar University Pendidikan Sultan Idris yang mengambil subjek UPU 3222 yaitu Budaya Keusahawanan di bawah pensyarah Dr. Yuhainis binti Abdul Wahab dan merupakan ahli kumpulan 4 untuk SSR Project. Kami sekumpulan memilih keracunan makanan sebagai tajuk utama SSR Project kami. Sejak kebelakangan ini, kes keracunan makanan kerap berlaku di sekolah-sekolah. Isu ini bukanlah satu isu yang perlu dipandang ringan, memandangkan isu ini sering dilaporkan karena merenggut banyak nyawa. Sebelum mengupas lebih dalam lagi mengenai isu ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan 4, yaitu Arafin, Maybelline, saya sendiri, Nur Diana, Nur Anis, Nur Syahira, Siti Maisara, Nur Atika, Muhammad Fauzul, Nur Farah, dan Nur Ahmad. Masyarakat merupakan target audiens kami. Objektif bagi SSR Project ini ialah memberi kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya keracunan makanan dan memberi amaran langkah berjaga-jaga dalam menguruskan makanan. Kami memilih keracunan makanan sebagai tajuk utama SSR Project ini karena terdapat banyak kes keracunan makanan dan supaya peniaga menitik beratkan tentang kebersihan makanan serta pesakit. Keracunan makanan bermaksud penyakit yang disebabkan oleh makan makanan yang tercemar. Ia biasanya tidak serius dan kebanyakan orang kembali pulih dalam beberapa hari tanpa rawatan. Akan tetapi, keracunan makanan ini tidak boleh diambil mudah karena terdapat gejala keracunan makanan yang berlaku dari yang ringan hingga tahap serius. Gejala setiap pesakit mungkin berbeda bergantung pada jenis mikroorganisme yang masuk ke dalam badan. Dalam kebanyakan kes keracunan makanan, makanan dicemari oleh bakteria seperti Salmonella atau Escherichia coli, atau dikenali sebagai E. coli, atau virus seperti norovirus. Antara puncak keracunan makanan ialah kemunculan bakteria dalam makanan, proses penyediaan makanan yang kotor, makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, dan makanan yang terdedah kepada persekitaran suhu 30 derajat Celcius. Berikut adalah makanan yang sering dipengaruhi bakteria: susu atau makanan bersusu seperti keju dan krim, makanan yang dihinggap lemak, dan makanan laut. Keadaan persekitaran makanan dan pengendalian makanan yang tidak teliti juga menggalakkan bakteria mencemari makanan. Beberapa contoh keadaan yang sering berlaku termasuklah makanan yang mentah, buah-buahan serta sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan baik, daging, ayam, dan ikan tidak disimpan di tempat yang dingin. Jika seseorang itu mengalami keracunan makanan, antara rawatan awal yang boleh mereka lakukan adalah dengan mengambil ORS, iaitu Oral Rehydration Salt, atau mengambil pil cotrimoxazole atau diphenhexylate plus atropine atau loperamide. Dan jika gejala mereka semakin serius atau berlarutan sehingga berhari-hari, pesakit adalah amat digalakkan untuk berjumpa ahli farmasi atau lebih bagus lagi berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Food safety atau keselamatan makanan merujuk kepada pengendalian, penyediaan dan penyimpanan makanan dengan cara terbaik untuk mengurangkan risiko individu menjadi sakit akibat keracunan makanan. Keselamatan makanan adalah kebimbangan global yang merangkumi pelbagai bidang kehidupan seharian yang berbeza. Oleh itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO komited terhadap keselamatan makanan dan memilih topik ini sebagai tema untuk Hari Kesihatan Sedunia tahun 2015 yang disambut pada 2 April. Prinsip keselamatan makanan bertujuan untuk mengelakkan makanan daripada tercemar dan menyebabkan keracunan makanan. Ini dicapai melalui pelbagai jalan yang berbeza, antaranya ialah membersihkan semua permukaan, peralatan dan perkakas dengan betul. Selain itu, mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, terutama sekali mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum menyentuh makanan. Dan seterusnya, pihak bertanggungjawab membuat pemeriksaan di premis makanan untuk memastikan pemilik premis mengekalkan tahap kebersihan yang tinggi di premis masing-masing. Terdapat pelbagai simptom yang boleh dikenal pasti sekiranya seseorang itu mengalami keracunan makanan. Simptom-simptom keracunan makanan yang paling ketara ialah cirit-cirit, muntah-muntah, sakit perut, demam serta sakit kepala. Terdapat 3 langkah untuk mengelakkan diri daripada terkena keracunan makanan. Yang pertama adalah sentiasa menjaga kebersihan. Kita hendaklah membasuh tangan dengan betul sebelum melakukan aktiviti yang melibatkan permakanan seperti memasak. Selain itu, kita mestilah membasuh dengan bersih permukaan dan peralatan yang digunakan untuk menyediakan makanan agar mengelakkan bakteria serta kuman untuk memasuki makanan kita. Akhir sekali, kita perlulah memastikan bahawa kawasan dapur bebas dari serangga, makhluk perosak dan haiwan-haiwan yang. Langkah mengatasi yang kedua adalah sentiasa memisahkan makanan mentah dari makanan yang telah dimasak. Contohnya adalah mengasingkan daging, ayam dan makanan laut yang mentah dari yang telah dimasak untuk mengelakkan bakteria daripada bahan mentah yang memasuki bahan yang telah masak.
Seterusnya, menggunakan perkakas masakan seperti pisau dan papan pemotong yang berbeza untuk penyediaan makanan yang belum dimasak. Selain itu, penyimpanan makanan yang telah dimasak dan yang mentah di dalam bekas yang berbeza untuk mengelakkan dari pencemaran sinar. Seterusnya, makanan hendaklah disimpan pada suhu yang betul dan tepat. Kita janganlah meninggalkan makanan pada suhu bilik lebih dari 4 jam dan menyimpan kesuhu makanan yang telah dimasak dan yang mudah basi di dalam peti sejuk atau peti sejuk beku. Ini untuk memastikan makanan yang telah dimasak untuk kekal dalam keadaan yang selamat untuk dimakan. Akhir sekali dalam langkah mengatasi keracunan makanan adalah sentiasa menggunakan air dan bahan mentah yang bersih. Minum hanya air yang telah dimasak atau air minuman yang dibotolkan atau berbungkus. Kedua, pilih makanan yang segar dan berkhasiat. Yang ketiga, cuci buah-buahan dan sayur-sayuran dengan sempurna jika dimakan mentah seperti ulam dan salad. Dan jangan makan makanan yang telah melepasi tarikh hukum. Melalui video ini, kita semua mendapat pendedahan dan kesedaran tentang betapa pentingnya kebersihan dalam mengendalikan makanan. Keracunan makanan boleh dielakkan sekiranya semua pihak menjaga kebersihan makanan bermula dari pemilihan bahan mentah yang segar, penyimpanan bahan mentah yang betul, mengutamakan kebersihan ketika penyediaan makanan, menggunakan suhu masak yang sesuai dan penyimpanan yang betul bagi makanan yang sudah siap dimasak.